syafaat di hari pertemuan yang abadi. Ya Rasulullah, kau insan mulia, engkau insan berjasa pada dunia. Kau Rasulullah agama, kau insan mulia, kau insan berjasa pada dunia. Kau Rasulullah agama, tercinta telah pergi selamanya. Namun kasih tak terpadam, ya Rasul. Ibu 102.7 FM. Ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, salawatullahi alaika. Ya Nabi salamun alaika, ya Rasul salamun alaika, ya Habib salamun alaika, salawatullahi alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور، أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين، حولك الصافي المبرد بردنا يوم النشور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ورأينا العيس حنت بالسراء إلا إليك، والغمامة قد أظلت والملا صلوا عليك. عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات، رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikin. Lengkap
Bahasa bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan 2022 Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi pemanggil bertuah menerusi slot aspirasi 10.1 setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 November 2022 dan rebut peluang menangi voucher buku Dewan Bahasa dan Pustaka bernilai RM200. Anda hanya perlu kenal pasti perkataan yang terkini bagi menggambarkan maksud yang sama dengan perkataan arkaik yang diberikan oleh penyampai. Menarik kan? Apa lagi? Jangan lepaskan peluang sertai kuis selongkar bahasa hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bila kita cerita tentang hati, yang mana kita nak beramal dengan hati, Nabi dah sebutkan kalau ilmu itu ada cabang-cabang pecah-pecah, tak boleh seorang dia boleh hukum semua orang. Dia boleh hukum dalam bidang ilmu dia pasti tidak akan mampu mencapai ke bidang ilmu yang lain sebab dia bukan ahli di bidang itu. Dan apabila kita pula beramal, kita tahu Nabi dah sebutkan dalam soal amal. Nabi sebutkan tentang amal, Nabi ceritakan tentang ihsan ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Di sana malaikat Jibril menanya dan Nabi menjawab, anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka kamu melakukan ibadah kepada Allah seperti kamu melihat Allah, atau sekiranya kamu tak sampai ke tahap itu, maka kamu melakukan ibadah seperti kamu dilihat oleh Allah. Maka dalam konteks amal hati, kita mendapati dah ada dua kelompok yang Nabi gambarkan. Ada kelompok yang dia itu melakukan ibadah seperti melihat Allah, dan orang yang dia melakukan ibadah seperti dia dilihat oleh Allah. Tawau 100.7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda yang terus mendengar IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kita pada waktu ini dapat bersama untuk berkongsi episod seterusnya menerusi rancangan Kemudi Hati yang bertemu sebulan sekali kita kerana memberi laluan pada pertengahan ataupun minggu lalu memberi laluan kepada majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa, dan kembali kita pada minggu ini untuk bersama dalam rancangan Kemudi Hati. Tentunya tetamu kita Tuan Haji Ikram Hussein. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat tak Mas? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah juga sihat di sini. Alhamdulillah kita kesempatan kesihatan kita ni nak berkongsi bersama dengan rakan-rakan pendengar kita berkaitan dengan topik yang bakal kita kongsikan. Kalau kita tengok poster di awal tadi kita bercakap tentang tak lain tak bukan wanita untuk dikasihi bukan disakiti. Ada mungkin banyak faktor yang boleh membawa kita kepada perbincangan kita hari ini bercakap tentang wanita kerana sebagai kaunselor berdaftar tentu Tuan Haji Ikram ada banyak menerima perkongsian, aduan berkaitan dengan topik yang bakal kita kongsikan. Walau kita cakap tentang disakiti ni selalunya orang cakap fizikal lah Tuan Haji penderaan ataupun secara umumnya disebut sebagai keganasan rumah tangga. Mungkin sebagai pendahuluan kita nak kongsikan dulu apa yang disebut, bagaimana kita nak takrifkan keganasan rumah tangga itu. Tuan Haji Ikram, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati penerbit DJ Puan Mazlina, ibu-ibu, ayah-ayah, para guru-guru, para masyayikh, tuan-tuan puan-puan yang memiliki kasih sekalian. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ni mungkinlah untuk kita sama-sama melihat kan ada satu sudut yang mungkin kita terlepas untuk kita memandang dalam isu berkaitan dengan keganasan terhadap wanita, kanak-kanak perempuan kan. Ini penganiayaan yang nampak mungkin fizikal kan, tapi macam Kak Mas katakan tadi, dia ada juga daripada satu sudut psikologikal juga. Dan nak ceritakan tentang keganasan ni, dia boleh berlaku pada semua tanpa kira agama, pendapatan, kelas sosial, budaya kan. Dan itu salah satu daripada penyalahgunaan kuasa yang sering berlaku bila pasangan ni dia cuba nak mendominasi pasangan dia. Saya katakan tadi dia berlaku pada kebanyakan latar belakang
negara maju, negara membangun dan sebagainya. Jadi jangan terlalu jadi stigma dan ini hanya berlaku kepada kaum budaya tertentu saja, tidak. Dan jadi banyak juga perangkat-perangkat menunjukkan keganasan rumah tangga ni seperti rogol, gangguan seksual, keganasan rumah tangga, dia makin membimbangkan, semakin hari semakin membimbangkan. Dulu semasa PKP saya ingat jumlah kes tu meningkat mendadak bila PKP berlaku. Dan keganasan terhadap wanita ni pula boleh kita lihat apa sahaja bentuk keganasan. Kalau berdasarkan gender yang mengakibatkan kecederaan secara fizikal, seksual, psikologi. Dan ni ramai yang kurang melihat dari sudut psikologi ni, penderaan-penderaan dari sudut mental torture ini. Dan juga boleh berlaku dari sudut ugutan. Kalau adanya pemaksaan, sekatan kebebasan, dia mengurung ataupun membiarkan seorang individu ni dia memang tak boleh hidup bersendirian dekat tempat awam. Dan tindakan keganasan ni kita kena faham sebagai satu daripada pelanggaran hak lah terhadap wanita. Dan kita kena ingat, tuan-tuan dan puan yang saya mulakan sekalian, saya suka untuk memetik satu hadis Nabi SAW yang untuk kita sama-sama memahami lah, kan. Hakikat keseluruhan dunia ni adalah satu perhiasan. Kalau kita lihat, dia bersifat sementara, sangat indah kalau kepada mata yang memilih untuk melihat keindahan. Dan Nabi pernah sebut sebaik perhiasan dunia itu adalah wanita yang soleh. Ad-dunya mata'un wa khair, mata'ud dunya al-mar'atu soleh. Dan Nabi pernah menyatakan kepada para sahabat, kan, nak tak kamu satu perkara yang sebaik-baik ini dijaga oleh seorang lelaki. Ini yang disabdakan oleh Nabi kepada Sayyidina Umar Al-Khattab untuk menyatakan kemuliaan wanita yang perlu dijaga oleh seorang lelaki. Dan Nabi kata al-mar'atu salihah iza nazara ilaiha sarathu. Seorang isteri yang solehah itu adalah bila ia dipandang, dia akan menyenangkan. Dan inilah yang untuk kita memahami sebagai seorang lelaki, even kepada ibu ayah sendiri pun. Kadang-kadang tu Kak Mas, saya menjadi sedikit risau pun ada kadang-kadang, sebab kadang-kadang kita membesarkan anak-anak ni atas dasar nasihat tanpa boleh bertanya, apa yang boleh, apa yang tak boleh, sehingga kan bila ada dia penderaan dan sebagainya, itu perkara biasa, dilihat sebagai perkara biasa. Sedangkan dia akan mengganggu-gugat kestabilan psikologi dan emosi mereka yang didera, yang melalui proses keganasan ini. Dan itu hakikat terorisme sebenarnya, kan? Satu keganasan. Dan kenapa wanita ni menjadi mangsa? Sebab dia wanita terdedah kepada keganasan sebabkan nisbah yang kecil. Dan lelaki pun ada juga menjadi mangsa. Lelaki pun ada, dia punya nisbah tu sangat kecil. Itu saya tidak akan cuba malam berbahagia ni untuk saya nak mengajak semua untuk kita memahami faktor gender ni mainkan peranan sangat besar. Jangan merasakan, tadi saya katalah, disebabkan adat dan budaya, lelaki ni adalah ketua. Ya betul, rijal qawmun 'ala nisa, tapi yang bagaimana, kan? Tetapi apa saja perilaku yang dilakukan oleh lelaki itu boleh diterima, tanpa boleh bertanya dan ditanya. Ini kesalahan yang mungkin kita kena perbaiki. Dan tadi juga faktor gender yang merasakan sebagai seorang yang gagah, tak mudah terpengaruh dengan emosi, pantang dicabar. Ini selalulah dijadikan sebagai faktor untuk menyatakan, ya saya lelaki, saya sukalah nak buat apa saja sebab itu adalah wanita saya. Dan wanita dilihat sebagai subordinate, kan Mas? Yang bersama. Jadi ini adalah perkara
perkara yang mungkin kita akan sama-sama lihat, Baik. perhati. Mungkin nanti insya-Allah bagaimana kan bila berhadapan dengan situasi ini. Wallahualam. Terima kasih Tuan Haji Ikram. Tapi yang pentingnya yang kita lihat awal tadi Tuan Haji dia sebut tentang yang mana perbuatan ataupun keganasan rumah tangga ini berlaku tiada diskriminasi dari sudut latar belakang, keuangan, bangsa, agama dan sebagainya. Boleh kata ada di mana-mana, berlaku di mana-mana. Apakah antara faktor, kalau kita nak kata benda ni berlaku di mana-mana, apa antara faktor sebenarnya menyebabkan berlakunya keganasan rumah tangga? Sebab kalau kita lihat perkahwinan ni sepatutnya adalah satu union, satu kesatuan di antara dua individu yang datang daripada latar belakang yang lain. Tapi bila sesetengah mengahwini, kita bercakap tentang faktor pasangan lah dia merasakan isteri itu ataupun suami itu adalah hak mutlak dia dan dia boleh lakukan sesuka hati. Mungkin dari sudut Islam sendiri Tuan Haji Ikram, adakah itu sebenarnya benar kalau kata bila dah berkahwin itu saya boleh memperlakukan isteri atau suami sesuka hati saya, dan juga mungkin apa faktor-faktor ataupun sebab-sebab berlakunya mulanya. Selalunya kadang-kadang orang kata mungkin ada titik mulanya, mula dengan sedikit kekasaran, lepas tu dia naik pangkat kan. Selalunya dia tidak akan mula dengan terus keganasan yang melampau ataupun mencederakan. Tapi mungkin nak tahu apa faktor-faktor awal yang boleh kita kesan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya cuba nak mengajak kita semua kan, kita renung bila kita tadabbur Al-Quran. Kalau surah An-Nur tu jelas menyatakan wanita yang baik, yang beriman, tapi mereka kena dilaknat dekat dunia dan akhirat. Dan bagi mereka juga diuji pada ayat akhir tu. Saya nak fokus pada ayat akhir tu. Laki-laki yang baik, wanita-wanita yang baik adalah untuk lelaki-lelaki yang baik, dan lelaki yang baik adalah untuk wanita yang baik. Jadi apa yang al-khabithu lil-khabithin wal-khabithun lil-khabithat was-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat. Jadi ini nak kita kena faham, tidak ada kaitan dengan seseorang tu dia melangkaui orang lain. Tetapi kalau kita baca mengaji bersama dengan para alim ulama dalam bidang tafsir ini, jelas menggambarkan perilaku yang dilakukan itu adalah sebab masing-masing ingin membesarkan hak. Seorang lelaki yang tidak beriman, dia nak meletakkan hak dia lah, dengan sesuka hati nak menuduh, melakukan sesuatu keganasan. Dan ini satu perkara yang tidak boleh kita ambil ringan. Sebab itu saya yakin tuan-tuan puan dekat luar sana, ibu ayah pun selalu mendengar berkaitan dengan isu-isu berkaitan keganasan. Tapi marilah kita sama melihat dari satu sudut yang lebih besar, tentang bagaimana agaknya dengan memelihara diri sebagai seorang lelaki ni, kita tidak melakukan satu kekasaran kepada orang yang sedang kita lindungi sepatutnya. Sebab nanti kita akan ditanya bagaimana kita memperilakukan hak-hak mereka. Jadi tuan-tuan, saya cuba ringkaskan ada beberapa punca lah yang saya nampak dalam kenapa keganasan terhadap wanita berlaku. Yang pertama, saya ambil secara general lah Kak Mas. Yang pertama, sudut tradisi, struktur sosial, sistem nilai yang diletakkan lelaki ni sebagai ketua kepada segala ketua dalam keluarga, dalam membuat keputusan yang ada upbringing. Dia macam patriarki ataupun macam mana cara dia dibesarkan, dan merasakan lelaki ni sahaja ada kuasa ekonomi dan sosial, patriarki Kak Mas, atau machismo. Dia punya merasakan segala-galanya itu mesti menurut apa yang ditunjuk oleh lelaki. Sedangkan kalau kita lihat ke bawah balik kan, tengok saja Nabi Rasulullah SAW, bagaimana Nabi SAW melakukan kerja-kerja rumah kan. Yang dalam hadis yang menyebutkan bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi SAW sendiri yang membaiki baju yang koyak kan, menjahit sepatunya. Subhanallah. Dan dalam kesibukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini
Madinah itu dikira dululah kalau Nabi SAW tu sebagai Perdana Menteri kan. Jadi para sahabat yang utama tu sebagai menteri-menteri. Jadi Nabi SAW sendiri pun melakukan tugasan-tugasan tersebut. Jadi tidak timbul sebenarnya isu Islam begitu dan begini. Sebab itu saya katakan secara umum ia berlaku dekat banyak tempat tanpa kira latar belakang agama, bangsa dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ketidaksamaan kuasa, unequal power relations antara lelaki dan wanita yang menyebabkan wanita sering menjadi mangsa keganasan. Ini pun satu perkara yang bukan kata equal ni sama, tidak, tapi saya nak sebut ni Kak Mas, tapi saya haraplah para pendengar IQ terbuka. Saya kurang setuju dan saya rasa adalah satu tindakan yang tidak beradab kalau kita menggunakan istilah-istilah ni unequal power relations lah, istilah-istilah yang pada saya yang tak sepatutnya keluar. Yalah, yang banyak benda, contohnya kita komen dari sudut latar belakang sosial, tak kisahlah wanita yang dah berkahwin ataupun belum berkahwin ataupun yang dah berpisah dan sebagainya. Dan perkara yang diulang-ulang ni atas nama gurauan, pada saya itu bukan satu perkara yang kelakar, tapi satu perkara yang dinamakan kebiadaban. Dan inilah unequal power relations yang saya nampak kita mudah-mudah untuk buat lawak kelakar kepada status seorang wanita tersebut. Yelah, nak jual basikal ke, nak beli kereta ke, ataupun dia meletak, saya pun tak suka nak cakap, tapi saya nak bagi tahu kat sini, janganlah kita gunakan istilah-istilah tersebut. Ini yang selalu disebut oleh Tan Sri Profesor Dr. Syed Muhammad Nakir Al-Atas. Apa yang berlaku di kalangan masyarakat kita pada hari ini adalah kerangka kegagalan untuk melihat framework yang besar dalam kehidupan kita ini. Kegagalan untuk meletakkan sesuatu istilah itu sesuai pada tempat dia. Jadi kita kena ketidakadilan sebenarnya. Ya, betul kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sikap masyarakat yang anggap wanita, kanak-kanak, perempuan ni sebagai kaum yang lemah, emosional, tak rasional, dan merupakan, maafkan saya, harta kepada kaum lelaki. Sebab itu ini antara punca yang jelas. Tadi kan saya katakan antara dialog-dialog yang saya dengar kepada mereka yang jadi pemangsa, yang melakukan perilaku buruk terhadap wanita, itu saya punya isteri, dia wanita saya, suka hati saya lah, nak buat apa saja. Itu bukan yang diajar oleh apa agama pun, kan. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, wanita ni dia patut terima hukuman kerana lakukan kesalahan ataupun bila membuat satu tingkah laku buruk dalam urusan rumah tangga. Habis tu, kalau lelaki macam mana pula, kan? Ini yang keempat, yang kerap diulang-ulang. Dan yang kelima ni paling banyak, Mas, adalah bila pelaku tu dipengaruhi oleh penyalahgunaan bahan, seperti contoh dadah, alkohol, dan pergi kepada emosi pelaku, Mas, adalah perasaan cemburu yang melampau, dendam. Ni kalau dah sampai satu tahap, setiap 5 minit buat video call, minta pasangan kita pusing 360 darjah berada di mana, itu pada saya itu bukan kasih sayang. Itu satu kecemburuan yang melampau. Dan itu akan merosakkan perhubungan. Dan ini juga kalau dapat kita lihat, Mas, banyak statistik yang ditunjukkan oleh pihak PDRM. Sikap mangsa keganasan rumah tangga itu sendiri yang tak berani untuk buat laporan polis, sebab rasa malu, bimbang pengaduan ni, sebab dia tadilah sebab tadi punca-punca, rasa kalau dia mengadu dah melanggar satu tradisi, jadi dan mereka sebagai mangsa ni rasakan suami ataupun pelaku tu adalah paling penting, sebagai pelindung. Ada tu yang sampai dah patahkan tubuh badan, muka ni dah bercala-cala, tetap kata nak kembali balik kepada pasangan tersebut. Jadi itu saya kata itu bukan kasih sayang, itu bukan perlindungan, tapi itu satu ambivalence feelings. Dia rasa macam serba salah, nak terima ke nak tolak.
dengan harapan akan dia berubah. punya pemangsa berubah satu hari nanti. Dan itu faktor dari sudut fizikal lah. Kemudian daripada sudut psikologi pula adalah ada 4 lah. Antara perkara adalah kekuasaan. Dia rasa power assertif. Tapi malulah buat satu keganasan pada wanita yang sukar untuk melawan balik, tapi kita rasa itu sebagai power assertif, satu kuasa. Patutnya kena rasa malu. Yang kedua, tempat dia melepaskan marah, anger retaliation kan. Kat situlah dia nak punch, nak pukul sekuat-kuatnya. Kenapa seolah-olah orang tu saya rasa sedih dan kecewa lah kalau melihat video-video yang terbaru ni kan. Saya rasa kenapa sebagai seorang lelaki rasa sangat malu lah bila lakukan tu. Tak kisahlah kalau kita dipengaruhi oleh rasa marah macam mana pun atas kesalahan ni, tapi Allah SWT Muhammad. Okey. Dan sebenarnya bila melakukan keganasan ni perempuan, sebenarnya mereka nak rasa power inferior kan. Kononnya mereka hebat, tapi sebenarnya tidak. Dia realiti yang terbalik kan. Sebenarnya dia tak ada apa-apa, tapi disebabkan dengan orang itu saja yang dia boleh buat kan. Sebab pasangan dia yang tak melawat. Dan ini juga adalah salah satu daripada tindakan psikologikal yang perlu kita fahami terhadap wanita. Wallahu a'lam. Terima kasih Raja Ikram. Di awal ini 20 minit pertama ni kita berkongsi tentang keganasan rumah tangga. Kita ketahui dia tidak ada diskriminasi kepada banyak perkara seperti yang disebutkan konon-kononnya setengah bangsa, latar belakang keuangan dan sebagainya. Tidak sebenarnya melintasi itu semua tu. Selain itu kita ketahui banyak faktor penyebab kepada berlakunya ataupun keboleh berlakunya keganasan rumah tangga, termasuk bukan saja pasangan pada mungkin anak isteri wanita kita bercakap tentang wanita dalam konteks ini yang mana mungkin melibatkan tradisi, latar belakang akademik pun kadang-kadang tak boleh kata juga Tuan Haji Ikram. Kadang-kadang mereka yang dari latar belakang akademik yang tinggi pun ada yang melakukan keganasan rumah tangga mungkin akibat daripada masalah psikologi yang disebutkan Tuan Haji Ikram tadi. Dan yang paling penting Kak Mas lihat secara orang kata overview lah, semua ni berlaku kebanyakannya kerana masalah mereka tidak memahami yang kalau kata dari kumpulan Muslim kita, sebenarnya hadis menyebut, Rasulullah SAW menyebut orang yang kuat adalah orang yang berjaya menahan marah. Bukannya mereka yang berkuasa itu adalah orang yang kuat yang boleh mukul dan sebagainya. Mungkin dari sudut kefahaman itu sendiri dan kesalahan memahami tradisi mana yang sepatutnya disambung ataupun dihentikan berdasarkan pada ilmu yang sepatutnya kita ada. Betul kalau kita boleh kongsikan di sini, insya-Allah. Kita nak sambung lagi selepas ini dalam perkongsian kemudi hati bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein. Tapi tak boleh terlihat, banyak lagi sebenarnya soalan yang saya nak tanya kepada Tuan Haji Ikram berkaitan dengan keganasan rumah tangga kerana wanita untuk dikasihi bukan untuk disakiti. Terus bersama hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hariku sering tua hadir bertamu, seakan dunia hanya untuk diriku. Kasih alam sering menyebelahiku, seolah tiada ruang selain diriku. Namun sepi ku rasa walau ku sempurna, takutku pada indah dunia tak selama. Kelumpang di jiwa, tiada rasa tu mendekatinya. Tuhan ku bimbangi, lima zikirku tiada lagi. Rasa asyik ini, sangka kau redai hampa sang nurani, karena ku ingin bebas rasa hilang. Tuhan dekatiku pada yang kau cintai.
selama kelempang di jiwa, tiada rasa tu mendekatinya. Tuhan ku bimbangi, mari ikuti tiada lagi asyik ini, sangat kau redai hampa tak nurani, karena ku ingin bebas rasa hilang. Tuhan dekatiku pada yang kau cintai. Aluriumlah ku memanggil untuk kembali. Jauhlah diri dari bukan dunia. Tuhan jauhkan aku dari rasa hilang. Tuhan ku bimbangi, mari ikuti ada lagi rasa asyik ini, sangka kau redai. Oh, ku bimbangi, mari ikuti ada lagi rasa asyik ini, sangka kau redai hampa tak nurani, karena ku ingin bebas rasa hilang. Tuhan dekatiku pada yang kau cintai. Hariku sering tua hadir bertamu, betapa ku bimbangi, hilang dari pandanganmu. Alhamdulillah, kembali kita untuk pusingan kedua dalam rancangan Kemudi Hati dengan kaunselor berdaftar pada malam ini, bercakap tentang wanita untuk dikasihi bukan disakiti, dan kita bercakap tentang keganasan rumah tangga. Awal tadi kita dah dengar banyak faktor dan juga keadaan mana yang disebutkan sebagai keganasan rumah tangga. Kalau kita boleh pergi Tuan Haji Ikram, kalau sebut tentang keganasan rumah tangga, kebanyakannya kita akan melihat perkongsian mungkin juga daripada sudut visual di social media ataupun statistik. Pasangan yang sering menjadi mangsa adalah wanita. Kerana umumnya kita sebutkan tadi wanita ni mungkin secara umum sifatnya adalah ayu, lembut ataupun disuruh mentaati suami. Jadi mungkin untuk menyebabkan kebiasaannya orang sebut wanita yang menjadi mangsa, atau ada pandangan lain Tuan Haji Ikram? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Benar. Terima kasih Kak Mas. Tuan-tuan dan puan ibu ayah yang semilikan di ekosistem. Maafkan saya lah. Malam ni macam sedikit tersemangat. Bukan apa. Sebenarnya saya rasa bimbang kalaulah generasi kita pada hari ini kita melihat wanita ni sebagai satu, tadilah yang saya sebutkan tadi. Dan saya bila discuss dengan Kak Mas nak bawakan tajuk ini pun merasakan berat ke, tapi saya rasa perlu kita bawakan, perlu kita kongsikan. Kalau kita lihat pun mungkin kita sebutkan Islam datang sebenarnya memerdekakan sifat wanita yang dijadikan sebagai harta tadi Tuan Haji Ikram. InsyaAllah. Betul. Sangat betul Kak Mas. Jadi sebab itulah ibu ayah tuan puan, saya yakinlah kita yang bersama dengan keluarga besar Kemudi Hati di IKIM ini, kita bukan begitu. Cuma dekat luar sana ramai yang perlu bantuan kita sama-sama untuk kita saling ingatkan, untuk mungkin kita ambil kesempatan saya evaluasikan, kongsikan program kita pada malam ini untuk dekat sana lebih cakna tentang apa sebenarnya yang berlaku dan apa yang kita boleh bantu. Dan berbalik kepada apa yang Kak Mas tanyakan tadi, kenapa wanita lebih ramai kan? Tadi saya sebutkan tadi, disebutkan sifat-sifat yang baik tadi. Dan Masya Allah, Kak Mas pun berserta dengan jawapan kan? Islam ni datang dengan mengangkat yang kita tahu wanita zaman jahiliah dulu bagaimana mereka diperlakukan. Dan sebagai piala kepada peperangan yang dilakukan sebagai boleh ditukar-tukar, misalnya.
Cuma saya nak fokus kepada fakta yang berlaku hari ini. Antara psikologi dan personality lah wanita yang menjadi mangsa keganasan ni, tuan-tuan dan puan. 18% hingga 74% wanita yang menjadi mangsa keganasan, dia akan kembali menjalin hubungan dengan pemangsa. Mereka yang melakukan hubungan, walaupun didera dengan sangat teruk. Tadi saya kongsi kan, yang dia patahkan, pun tetap kata itulah lelaki yang terbaik yang ideal. Dan adalah ada 79% daripada wanita yang kembali tersebut oleh pemangsa itu adalah sebab dia ada schizoid personality. Ni kena tengok ni ciri-ciri ni. Wanita-wanita yang begini adalah apa dia? Dia suka menyendiri. Dia tak bercampur dengan orang, tidak bergaul dengan masyarakat. Dia bersikap pasif. Dan dia merasakan kurang memerlukan sokongan ataupun bantuan daripada orang lain. Dia akan cuba berusaha untuk melakukan semua sendiri. Okey, tak salah untuk tuan-puan berada macam tu kan. Dengar tu kan ada jawapan-jawapan kan. Tidak salah. Cuma maksud saya adalah kita cuba seimbangkan. Kalau maknanya janganlah pula tuan-puan nak ubah daripada pendiam tu bagus, tak masalah kan. Itu bab sensitif lah. Cuma kita buat balance kan, keseimbangan. Ada ruang jumpa orang kan, jumpa saudara mara, adik-beradik sebagainya, seimbang. Sebab kadang-kadang personality macam ni lah yang menyebabkan pemangsa ni dia akan mudah, sebab bila tak ada pergaulan yang sihat di kalangan bersosial, di kalangan orang lain, jadi ini antara faktor pendorong. Faham ya maksud saya? Jadi dan ini juga personality yang dimiliki oleh mereka yang menjadi mangsa kepada pemangsa tadi. Sebab itu kena ubah. Mereka yang mungkin mangsa ni kena ubah. Jangan ubah kesuruhan. Cuma tahu dekat mana. Mula dengan jumpa keluarga kan, ada aktiviti mingguan dengan keluarga misalnya, bulanan ke, ataupun aktiviti bersama masyarakat di surau, masjid kan. Jadi ini akan menjadi satu pembinaan rasa keyakinan diri dalam diri kita. Sebab itu beza bila cerita pasal personality ni pun berbeza kan. Orang yang personality yang terlalu introvert, dia tak tahu macam mana nak seimbangkan introvert itu. Ini insya-Allah tajuk yang lain lah. Dan inilah personality yang menyebabkan mereka mudah terima saja. Walaupun penderitaan tu bila diceritakan kat Mas, bila buat sesi counselling kan, ini bukan inhuman lah kan, ini bukan perilaku manusia sebenarnya kan? Tapi saya lihat inilah personality yang menjadi mangsa tadi kan? Dia tahu dah itu penyiksaan, penderitaan, tapi dia tetap tak nak ambil jalan keluar kan? Cuma dan okey, banyak ni kan? Dan kalaulah juga wanita tersebut terlalu memiliki dependent personality, kebergantungan yang sangat tinggi kan? Saya sebut ini dalam buku saya Raja Bukan Sehari tu saya sebutkan lelaki jangan pandang ringan terhadap independence-nya wanita kan? Ataupun pasangan kita terhadap kita. Maknanya kalau dia boleh pergi mana-mana sendiri, pergilah kan? Kalau dia boleh tukar tayar kita sendiri, tukarlah. Tak. Maksud saya independence ni bagus, cuma maksud saya ambil berat. Sebagai seorang lelaki kita kena ambil berat, ambil tahu, tanya kan, apa yang saya lalui, apa perasaan isteri kan. Okey, balik kepada pergantungan tadi. Dependent ni yang terlalu sangat, melampau sangat bergantung. Sebab tu saya pesan juga pada wanita kat luar sana, walaupun perempuan boleh melakukan sendiri secara independence, kadang-kadang tu minta kan, abang sekian, abang tolong sekian kan, abang buang sampah misalnya, contoh. So apa ini akan hook balik rasa kebertanggungjawaban suami terhadap isteri dan keluarga ni kan. Bila diminta kan, dia rasa macam kadang-kadang kita nampak macam tak naklah susahkan suami kan, tapi sebenarnya dia perlu supaya suami tu rasa, oh aku ada tanggungjawab ni kan. Dia
ingat. Kalau kita sebut tentang dependensi tadi ya, kebergantungan yang tinggi lah terhadap suami, itu juga menjadi satu faktor mungkin mereka selalu berdiam diri. Kerana ada juga beberapa individu yang saya kenali yang bila kita sebut dah teruk macam ni, kenapa masih menunggu, alasan mereka kerana tidak ada pendapatan, tidak ada, jadi mereka takut untuk keluar daripada situasi itu kerana mereka tidak ada itulah sifat berdikari tu, tak tahu nak mula di mana, nak mencuba dan sebagainya. Jadi mereka redha sajalah. Apa pandangan Tuan Haji Ikram? Allah SWT Muhammad. Allah SWT Muhammad. Ni advokasi lah yang mungkin saya kongsi secara ringkas. Perempuan dekat luar sana ni banyak sangat agensi, NGO kan, untuk kumpulan support group untuk wanita-wanita dalam keadaan begini. Dan permulaan kepada kehidupan baharu, yakin dengan apa yang Allah takdirkan. Ada banyak sangat. Dan saya boleh katakanlah mereka yang diuji dalam keadaan macam Kak Mas katakan tadi kan, ada saluran dia ya, bagaimana nak mulakan hidup. Dan ada Kak Mas memang saya jumpa, memang dia daripada kecil sehingga dia dah berkahwin tu, memang dia tak pernah tahu kat dunia luar tu macam mana. Tapi subhanallah, bila dia uji dalam keadaan begini, dekat luar sana insyaAllah banyak sangat kumpulan sokongan yang ada teman-teman kan. Dependent boleh, tapi sebab itulah faktor muhasabah kan, persediaan. Jangan lupa untuk kita, sebab tu saya kata tadi, pergaulan dengan orang lain, bersosial dengan orang lain ni akan membantu untuk kita melihat dengan pelbagai sudut pandang yang berbeza. Jadi kita kenal orang yang lebih sukar dan susah kehidupannya daripada kita, maka kita akan bersyukur dan kita akan melihat bagaimana nak coping dengan isu yang sedang mereka hadapi. Itu kalau dalam sesi kaunseling kelompok kan, bersama dengan mereka yang sebagai mangsa ini, itu akan membantu mereka. Sebab itu cari support group yang banyak dekat luar sana, NGO yang ada. Baik Mas? Ya, saya. Baik, kalau tadi Ustaz Tuan Haji kita sebut tentang wanita, ada jugakah lelaki berkemungkinan menjadi mangsa keganasan rumah tangga? Ya, dari sudut realitinya memang ada. Memang ada. Kalau saya boleh kongsikan lah kan, yang sama juga dari sudut fizikal dan mental, yang lelaki yang ataupun suami yang diuji tak boleh nak membuat keputusan bila berkaitan dengan keluarga kan, yang ada tu bila dapat gaji tu memang kena masuk terus kepada akaun isteri, bukan sebab suami gagal mengurus, tidak, tapi itu perjanjian dan akhirnya berlaku tekanan-tekanan dari sudut fizikal dan mental kan. Pukul dia kan, saya pernah berjumpa dan bertemu, saya akui memang tak ramai tapi ada yang terlalu banyak cognitive distortion kan, ada je kalangan lelaki jadi mangsa keganasan ni, ada rasa macam rendah diri bila bercakap dengan wanita lain kan, sebab khawatir ada isteri meletakkan spy misalnya kan. Jadi ini berlaku juga Kak Mas. Ya, saya. Okey, pada pusingan ketiga selepas ini kita nak ketahui macam mana kita nak menghadapi isu keganasan rumah tangga ini, baik pada mereka yang baru memulakan kehidupan berumah tangga ataupun mereka yang sedang mengalaminya. Tuan Haji Ikram, ya, kalau sebab kita lihat, kita nak semua faham that this is not okay. Jika anda mengalami keganasan rumah tangga, ia merupakan, mungkin kita boleh kata kesalahan jenayah, kerana kita boleh buat laporan polis pun sebenarnya sekiranya diperlakukan dengan keganasan ya. Kerana mungkin kita boleh menjadi seseorang, walaupun kita isteri, kita masih seorang anak, kita masih seorang adik kepada seseorang, sepatutnya bukanlah boleh diperlakukan sesuka hati, dan kita ada diri sendiri yang perlu kita hargai. Mungkin kita nak highlight selepas ini. Jadi yang paling penting kita nak kata macam mana kita nak menghadapi perkara ini, baik secara individu yang mengalaminya maupun kita, peranan kita sebagai masyarakat yang melihat atau sebahagian daripada apa yang berlaku pada hari ini. Bagaimana mereka boleh berani melakukan keganasan jika kita sebagai masyarakat tidak mengatakan ini adalah sesuatu yang salah. Tuan Haji Ikram, selepas ini jangan mana terus bersama hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tawaran PK
pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. Buku terbitan IKIM bertajuk Model Pendidikan Islam, Pembina Peradaban merupakan rangkuman perbincangan tentang elemen-elemen penting dalam pendidikan Islam. Antaranya ialah pengaruh pemikiran dan ideologi, peranan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan banyak lagi. Dengan harga RM85, anda boleh dapatkan dengan cara WhatsApp 011-5769-5400 atau di www.ikimniaga.my. Boleh juga ke aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga. Bicara bermanfaat berbagai segmen. Rancang dakwah setiap hari. Lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada anda yang terus mendengar IKIM Inspirasi Inforia Islami maupun juga menonton kami di social media IKIM FM, Facebook, YouTube dan juga Instagram kami. Dan terima kasih juga pada Tuan Haji Ikram yang terus bersama untuk kemudi hati ya. Dan episod kita kali ini bercakap tentang wanita untuk dikasihi bukan disakiti. Dan kasihi seseorang itu sebenarnya satu sifat yang mulia, satu sifat yang kuat sebenarnya dan melambangkan kehebatan kemuliaan Islam dalam menjaga kemuliaan wanita itu yang sepatutnya kita jaga, kita pelihara ya. Kerana wanita, macam orang katalah, bila seseorang itu dihargai sebenarnya mereka akan memberikan lebih kepada baik pekerjaan ke, kepada rumah tangga ke. Jadi mungkin kalau kita lihat banyak berlakunya isu-isu psikologi dalam rumah tangga berlaku kerana mungkin pasangan atau ibu bapa itu sendiri boleh bermula dari rumah. Betul atau tidak Tuan Haji Ikram? Ya, insyaAllah. Benar Kak Mas. Jadi insyaAllah itu yang kita nak kongsikan. Kalau tadi kita dah dengar tentang salahnya, apa yang tak betulnya tentang keganasan rumah tangga. Jadi bagaimana sebenarnya kita perlu mengambil peranan untuk menghentikan perkara ini daripada terus berlarutan. Kerana mungkin kita sebagai adik-beradik contohnya yang mendengar adik-beradik kita diperlakukan demikian, ibu bapa yang kata tadi dengar anak kena pukul, teruk, pecah muka, berlebam sebagainya, tapi sabarlah. Betul atau tidak tindakan itu semua yang kita nak kongsikan pada malam ini, pada pusingan terakhir kita. 20 minit lagi berbaki kita insyaAllah. Tuan Haji Ikram, mungkin silakan peranan kita. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Kak Mas, ibu-ibu, ayah, tuan-tuan, perempuan, demikian kasih sekalian. Saya sendiri pun peluh ni tangan kan. Tapi terpaksa kan. Dan kita kena paksa untuk kita buka minda kita, mengetahui, memahami hakikat dalam kehidupan ni. Memang kadang-kadang tu kita nak semua tu jadi indah belaka kan. Tak ada seorang pun, kalau seorang lelaki tu dia nak seorang isteri yang sempurna, sebagai wanita pun dia nak seorang suami yang sempurna, seorang lelaki yang sempurna. Tapi kita terlupa yang Allah ciptakan kita ni adalah untuk menyempurnakan satu sama lain. Sama juga ibu dan ayah kan, mesti nak tengok rumah tangga anak-anak berjalan dengan baik. Tapi kalau dah sampai satu tahap penderaan kan, yang akan merosakkan, yang lebih teruk, itu bukan kasih sayang. Saya tegaskan, itu bukan kasih sayang. Dan itu adalah satu penderitaan sebenarnya. Dan sama juga orang yang sakit dalam hati ni lebih teruk. Dia perlu dirawat. Dan sekurang-kurangnya kita dengar. Dan apa tindakan yang boleh kita lakukan? Pertama, kita kena memahami apakah hak seorang wanita, apakah hak seorang suami. Dan saya nak mohon sangat dalam kita mendirikan rumah tangga ini, jangan saling nak meminta pasangan kita tunaikan hak kita. Seorang suami dia minta isteri, itu hak saya tu awak kena tunaikan. Awak kena tunaikan. Kalau isteri minta suami, bang itu hak saya tu abang kena tunaikan. Tapi sebenarnya yang kita kena usaha adalah masing-masing menunaikan hak yang patut dan wajib kita tunaikan, bukan meminta ditunaikan hak. Dan yang kedua adalah saya mengharapkan bila
mungkin di luar sana kita tahu, ataupun mungkin nanti dekat luar sana ada mangsa-mangsa. Sekurang-kurangnya dia tahu macam mana nak melakukan tindak awal. Yang pertama tuan-puan adalah kita kena faham keganasan rumah tangga ni sudah ceritakan tadi, dari sudut fizikal dan mental. Kemudian kita kena tahu kita ada undang-undang yang jelas tentang melindungi the Domestic Violence Act ni. Dia ada lah hukum, sebab kita di Malaysia ni antara yang terhadapan. Sebab tu saya kata masa pelik bila kita kutuk negara kita sendiri ni, kurang itu kurang ini, tapi Masya Allah kita banyak perkara yang kita kehadapan. Tapi kita yang sebenarnya tidak tahu tentang hak kita. Dan kita tak terbuka. Sebab itulah saya seronok bila malam ini Edo Hakim menjadi yang terawal untuk mengedepankan isu ini dalam kemudian hari ini. Dan banyak akta-akta yang melindungi hak-hak berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Dan ini termasuk kepada tadi kat masa yang kita bincangkan, dia bukan sekadar wanita sahaja, bahkan lelaki. Okey. Pertama tuan-puan, kita ada emergency protection order. Bila berlaku satu perkara, ini saya ada kongsikan dekat Facebook saya, Instagram saya, mana antara step yang ringkas lah, yang mudah. EPO ni boleh didapatkan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM. Boleh je pergi dekat mana-mana pejabat daerah Kebajikan Masyarakat, pergi saja. Saya ingat dulu masa dekat JKM ada banyak sangat kes pagi-pagi lagi yang wanita yang berada dalam keadaan diuji dengan keganasan rumah tangga dah hadir dah, sehelai sepinggang datang ke pejabat. Boleh minta dalam tempoh tak sampai 2 jam insya-Allah. Pertama tuan-puan akan berada pada tempat yang dilindungi. EPO ni dia akan menghalang pelaku ni daripada lakukan keganasan. Dia ni bukan benda kecil ni. Saya akan terangkan sikit lah secara ringkas. Dan pelaku ni dia tak boleh menggunakan orang lain untuk melakukan. Dia tak boleh masuk, kemudian dia tak boleh masuk ke tempat safety place lah yang mana mangsa berada. Dia tak boleh masuk. Kalau ditetapkan duduk dekat rumah ke ataupun tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh KJKM, tak boleh. Okey, dan EPO ni dia valid dalam masa 7 hari. Yang mana tuan-puan kena dia tak perlukan polis report. Sebab bila dapat KJKM dia ada step-step dia. Tapi dalam tempoh 7 hari tu tuan-puan kena mohon ataupun akan dapatkan interim protection order, IPO. Cara nak apply EPO dulu. Call je talian kasih 15999. Ini kita kena hafal. Dia tambah 15 je. 15999. 24 hours, 24 jam dia akan buka. So kemudian dia akan minta lah tuan-puan pergi ke nearest pejabat kebajikan masyarakat daerah, JKM yang terdekat. Bawa je IC. Okey lah, mungkin tak sempat nak ambil, jangan bimbang, pergi je dahulu. Penting sendiri dahulu. Okey, kemudian tadi saya dah cerita EPO. Kemudian tadi saya kata EPO, dia ada beza E dengan I. IPO ni apa? IPO ni hanya diberikan oleh pihak mahkamah, magistrate. Dia akan selepas adanya investigation daripada polis lah, daripada polis. Dan jangan risau, JKM akan bawa perempuan pergi ke sana. Pihak pegawai JKM dia akan bawa bersama perempuan pergi ke mahkamah untuk dapatkan IPO. IPO ni lebih besar daripada EPO tadi lah. Ada banyak dia punya dalam tu banyak lah dia punya orders ada dalam tu. Ada banyak tempatnya, sekolah kan. Itu saya buat ringkasan begitulah. Kemudian macam mana nak apply IPO ni? Tadi saya katakan tuan-puan boleh masukkan dalam police report. Sebab tadi IPO, kemudian mungkin puan nak dapatkan keberanian, bawalah pegawai JKM akan bawa bersama ke pejabat, ke polis, pejabat Allah SWT, balai polis, buat report dekat sini.
Okey, dalam police report tu nanti tuan-puan masukkan berkaitan dengan berapa family, siapa yang ada, siapa yang masih ahli keluarga yang bersama dengan pemangsa ke misalnya, kan. Kemudian dapat referral letter daripada pihak polis, dan mereka akan melakukan siasatan. Okey. Jadi itu untuk bagaimana nak dapatkan IPO. Kemudian daripada IPO ni tuan-puan, pihak kebajikan dia akan berusaha dan akan temani puan untuk memohon IPO tadi. IPO. Dan daripada IPO ni dia akan lindungi lah, makna kes tu akan ada. Okey, ringkas tadi, dia punya nak bagi tahunya ada perlindungan untuk mereka yang menjadi mangsa dalam keganasan ini. Okey, ringkasnya untuk melakukan satu-satu sabitan pada kes lah. Pertama buat police report, kemudian IO, pihak yang akan pihak polis lah, dia akan buat siasatan, investigation by investigation officer lah, IO. Kemudian kalau ada justifikasi dari satu sudut Allahumma salli ala Muhammad, fakta kes, maka dia akan refer kepada timbalan pendakwa raya, deputy public prosecutor, kemudian akan pergi trial. Jadi dalam proses itu go through saja proses itu. Jadi saya faham untuk saya sampaikan mudah, tapi sekurang-kurang puan dah ada dah step untuk beritahu tuan-tuan dan puan-puan bukan berada bersendirian dalam menghadapi isu berkaitan dengan keganasan ini. Jangan biarkan mereka yang saya sifatkan sebagai seorang yang pengecut melakukan satu tindakan yang tak sepatutnya kepada mereka yang patut dilindungi, dibiarkan begitu saja. Jadi tak ada siapa yang lebih besar daripada undang-undang. Ya, betul. Apatah lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala. Kalau ikutkan Tuan Haji Ikram, kalau saya ingatlah kepada perkongsian Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, Pesona di Zahra juga ada disebut kadang-kadang kesalahan-kesalahan dalam rumah tangga ni, kesalahan yang berat tidak cukup ditegur dengan nasihat, perlu ditegur dengan undang-undang. Jadi mungkin kadang-kadang para isteri ataupun para suami yang didera ni kadang-kadang dia rasa sabar je lah sebab ini ujian. Tapi ada juga dalam perkongsian Maligah Kasih, kalau kita boleh kongsikan Dr. Haji Muhammad Naim ada sebutkan kita sendiri ni nanti akan ditanya oleh Allah SWT kenapa membiarkan diri kita dizalimi sedangkan Allah memberikan banyak jalan keluar. Kalau kita lihat yang disebutkan oleh Tuan Haji Ikram sebentar tadi tentang cara-cara ataupun tindakan yang boleh kita ambil, memang sebenarnya nampak macam agak sukar nak keluar daripada satu keadaan, tapi itulah sebenarnya ujian. Untuk keluar daripada ujian itu memerlukan kekuatan sebenarnya untuk kita melawan kezaliman yang berlaku ke atas diri kita. Dan saya lihat di sinilah pentingnya sokongan keluarga, sokongan kawan-kawan untuk membantu mereka yang sedang dianiaya ini untuk keluar daripada situasi mereka. Sebab kalau kita lihat nak keluar macam tadilah Tuan Haji Ikram sebut datang selai pinggang, tapi saya kira itu sebenarnya satu contoh kepada wanita yang berani, wanita yang mahu I don't deserve this, this must be stopped, so inilah tindakan saya, dan bukan hanya bersabar esok kena lagi, dan esok tapi menangis. Dan sebenarnya kalau kita berada dalam keadaan yang kita tidak gembira, itu sebenarnya mungkin sesuatu yang kita boleh muhasabah apa tindakan kita. Mungkin nasihat Tuan Haji Ikram di akhir pertemuan kita kepada mereka yang konon, mungkinlah saya tak sebut konon, tapi katanya mungkin saya sabar je lah. Benar atau tidak sabar dalam keadaan terus dibiarkan berada dalam keadaan dizalimi? Mungkin bukan saja mereka kalau lihat, tapi anak-anak juga mungkin berpotensi menerima kezaliman tapi tidak dibela oleh ibu atau ayah yang sedang melakukan kekejaman ataupun kezaliman keganasan rumah tangga. Nasihat terakhir kita insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pertamanya nasihat untuk diri saya khususnya sebagai seorang lelaki, sebagai seorang lelaki ni kita kena faham, kita hormat, kita junjung ibu kita setinggi-tingginya, ayah kita, kerana pelakuan ibu kita terhadap diri kita. Betul? Ya, betul. Dan itulah gambaran pelakuan kita yang sepatutnya kita beri kepada pasangan kita. Sebab mereka adalah orang yang kita ambil sebagai seorang lelaki, kita ambil, kita jemput untuk masuk dalam hidup kita. Yang mereka sendiri pun dah ada keluarga sendiri dan mereka boleh pilih mungkin pasangan lain tapi dia pilih kita, pada dia itu yang terbaik, maka kita hargai. Walau mungkin pasangan kita nanti akan berubah wajah fizikal dan bentuk tubuh dia,
mungkin perkataan dia, ingatannya, tapi itu yang kita ingat balik pada awal perkenalan kita. Ya, sebab mereka berubah pun disebabkan kita juga. Ya, kita kena faham. Ya, kemudian untuk lelaki juga, jangan kita rasakan kita ni lelaki sejati bila kita tak memahami, tak berusaha memahami ataupun menghargai seorang yang bernama isteri ataupun wanita yang berada dekat sisi kita. Dan jangan limpahkan apapun kesalahan pada orang lain, tetapi kita terima itu sebagai satu daripada tanggungjawab yang patut kita tunaikan dalam rumah tangga. Dan kat sinilah saya nak kata, saya jarang nak mengajak orang untuk sabar, tapi kat sinilah saya nak katakan untuk kita sabar. Ingat, kita sama-sama untuk tunaikan hak. Buat isteri yang mungkin diuji dekat luar sana, saya nyatakan tadi, saya yakin dan percaya kita cuba bantulah, mana yang mendengar cuba bantu bagaimana cara. Tadi saya dah kongsikan tadi dia punya steps dia kan, apa tindakan-tindakan yang boleh diambil, dan jangan rasa bersendirian dalam melalui kehidupan ini. Pelbagai perkara lagi ada. Dan sabar bukan pasif ya, Tuan Haji Ikram. Sabar itu bukan pasif, menerima saja. Atau macam mana? Sabar ni bukan diam tak buat apa-apa, tidak. Tapi dia menyusun strategi tindakan yang sepatutnya dilakukan. Kan? Jadi itu yang kita kena faham. Rewards kefahaman kita tentang sabar tu tadi. Dan teruskan kehidupan. Banyak lagi dekat luar sana perkara-perkara yang menarik untuk kita, untuk tuan-puan explore kan. Dan untuk lalui. Kehidupan ni bukan tentang apa yang dah lepas, apa yang berlaku kita kini, tapi banyak lagi perkara dekat luar sana. Dan ujian itu adalah hakikat dari kehidupan, dan yang perlu dicari bagaimana jalan dan cara untuk diselesaikan. Dan saya suka menyatakan untuk saya lah dan kita semua para lelaki ni, lindungilah wanita ni dengan setulus hati, dengan kefahaman dalam kehidupan beragama. Sebab mereka adalah orang yang sangat loyal terhadap kita, dan kita juga kena begitu terhadap mereka. Sekali saya mohon ampun dan maaf kepada semua, para pendengar Radio Hakim, keluarga besar Komuniti pada malam ini. Ada tutur kata saya, apa yang cuba saya sampaikan, saya cuba bawa dari sudut fakta dan perkara. Jadi berjiwa besar untuk terima, hayati dan muhasabah, dan mohon doakan mudah-mudahan kita jadi mereka yang dikira sebagai hamba-hamba Allah yang dikasihi. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Ikram atas perkongsian kita pada hari ini dalam Kemudi Hati Wanita untuk dikasihi, bukan disakiti. InsyaAllah banyak lagi perkongsian kita yang akan kita bawakan pada episod yang akan datang. Kongsi-kongsikan pertemuan kita pada malam ini untuk makluman dan juga penambahbaikan nilai diri kita dari masa ke semasa, insyaAllah. Dengan itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi Tuan Haji Ikram. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum. Menyampal berkalimat, pengisian bermutu, inspirasi, inforia Islam, semuanya diikim. Triple A, sah berilmu, mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Dapatkan 15,000 tiket percuma Kickstart Faham. Langkah pertama labur saham syariah. Layari labursaham.com. Labursaham.com. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Triple A. Ingat saham, ingat Triple A. Mari rebut peluang berwakaf, kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan. Bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya.
Ayo sertai kuis longgar bahasa bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan 2022 Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi pemanggil bertuah menerusi slot aspirasi 10.1 setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 November 2022 dan rebut peluang menangi voucher buku Dewan Bahasa dan Pustaka bernilai RM200. Anda hanya perlu kenal pasti perkataan yang terkini bagi menggambarkan maksud yang sama dengan perkataan arkaik yang diberikan oleh penyampai. Menarik kan? Apa lagi? Jangan lepaskan peluang sertai kuis selongkar bahasa hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik.